Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ala Natasha binti Muhammad Arifin, pemegang kad matrik di 20191087560. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan akhir saya yang bertajuk Ancaman serta langkah dalam mengekalkan kehidupan di darat di Malaysia. Seperti yang kita tahu, kehidupan di darat adalah salah satu daripada matlamat Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals merupakan sebuah program pembangunan dunia yang bertujuan dalam mensejahterakan masyarakat serta melestarikan alam. Berdasarkan salah satu matlamat Sustainable Development Goals atau lebih dikenali sebagai pembangunan mampan ini ialah kehidupan di darat, iaitu matlamat yang ke-15. Matlamat ini lebih kepada memelihara dan juga menggalakkan penggunaan mampan ekosistem darat, menguruskan hutan secara mampan, mengekang penebangan hutan, menghentikan dan mengundurkan degradasi tanah, dan menghentikan kepelbagaian bayu. Terdapat beberapa ancaman dalam mengekalkan kehidupan di darat ini serta langkah dalam mengekalkan kehidupan di darat ini. Ancaman yang pertama ialah kepupusan flora dan fauna. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2010, flora membawa maksud tumbuh-tumbuhan yang terdapat pada sesuatu daerah atau satu masa. Seperti yang kita tahu, di Malaysia kini banyak hutan yang mengalami kepupusan dan juga banyak hutan-hutan simpanan kekal yang telah dimusnahkan. Contohnya, bunga orkid yang dulunya cantik tapi kini mengalami kepupusan oleh kerana sikap manusia yang tidak bertanggungjawab dan juga suka merosakkan habitat hutan. Kepupusan flora dan fauna ini berlaku oleh beberapa faktor, antaranya ialah penebangan hutan secara haram. Kes penebangan hutan ini banyak berlaku di kawasan hutan simpan dan juga di taman negara. Hal ini menyebabkan banyak tumbuh-tumbuhan yang kehilangan habitatnya. Pokok-pokok yang dilindungi seperti pokok meranti, pokok cengal juga ditebang oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Seperti yang kita tahu, apabila banyak kes penebangan hutan secara haram berlaku, sudah pasti tumbuh-tumbuhan kecil yang di sekitarnya juga mengalami kemusnahan. Oleh itu, penebangan hutan secara haram ini perlu dibanteras untuk menjaga dan juga mengekalkan kehidupan di darat di Malaysia. Seterusnya, ancaman dalam mengekalkan kehidupan di darat ialah pembukaan tanah-tanah baru. Pembukaan tanah baru ini dibuka tidak kira untuk kawasan pelombongan, pertanian maupun perindustrian. Dengan berlakunya pembukaan tanah baru ini, sudah pasti banyak pokok-pokok yang ditebang dan juga dimusnahkan. Hal ini menyebabkan banyak tumbuhan mengalami kepupusan dan juga kerosakan. Seterusnya, kita beralih kepada langkah dalam mengekalkan kehidupan di darat di Malaysia. Antara langkah-langkah dalam mengekalkan kehidupan di darat di Malaysia ialah memperketatkan undang-undang dan akta yang sedia ada. Kerajaan perlu memandang serius dalam hal mengekalkan kehidupan di darat di Malaysia. Kerajaan tidak seharusnya melepaskan batuk di tangga semata-mata. Hal ini kerana dengan adanya langkah yang berkesan daripada pihak kerajaan, sudah pasti kehidupan di darat dapat dikekalkan untuk generasi akan datang. Kerajaan perlu mengenakan kompang serta penjara kepada golongan yang tidak bertanggungjawab merosakkan alam sekitar dan juga melakukan penebangan hutan secara haram. Dengan adanya langkah yang inisiatif daripada pihak kerajaan ini, sudah pasti kes-kes penebangan hutan secara haram
dapat dielakkan dan juga dapat dicegah daripada terus berleluasa di negara ini. Seterusnya, langkah yang ketiga ialah mengadakan kempen kesedaran alam sekitar. Pendekatan yang sesuai untuk dijalankan untuk memberi kesedaran kepada semua masyarakat ialah mengadakan kempen kesedaran tentang kepentingan menjaga hutan. Kempen-kempen yang diadakan ini adalah bagi menyedarkan masyarakat dan membuka mata masyarakat tentang banyak hutan-hutan kini yang telah ditebang atas sebab-sebab yang tidak kita ketahui. Dan ianya boleh merencatkan lagi pertumbuhan pokok-pokok di Malaysia. Seperti yang kita tahu, kempen kesedaran ini tidak semestinya dilakukan di tempat-tempat awam sahaja. Malah di sekolah, di universiti juga perlu dilakukan kempen-kempen seperti ini. Hal ini adalah bagi membuka mata masyarakat atau membuka. Kesimpulannya, jelaslah bahawa kehidupan darat amat penting dijaga kerana ia merupakan khazanah yang tidak ternilai dalam negara ini. Saya sudahi pembentangan saya ini dengan serangkap pantun. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali bersua lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.